Presiden Ukraine itu juga dikatakan tidak menyebelahi Rusia dalam hal ekonomi dan keselamatan, menjadikan kebimbangan Rusia jika Ukraine dibawa masuk menyertai NATO. Pada minggu lalu, Presiden Rusia itu Vladimir Putin mengumumkan deklarasi perang terhadap negara Ukraine. Putin dalam satu sidang media mengumumkan operasi ketenteraan di Ukraine yang menimbulkan kemarahan dunia. Punca kepada masalah ini berlaku adalah kerana keinginan Ukraine yang mahu menyertai NATO. NATO merupakan satu pakatan yang ditubuhkan Amerika Syarikat bermula tahun 1949. Tujuan asal penubuhan NATO adalah untuk mengekang Soviet Union ataupun USSR, United Socialist Soviet Republic, yang merupakan kesatuan negara-negara komunis yang menggabungkan Rusia, Ukraine, Belarus, Georgia, Kazakhstan dan 10 buah negara yang lain. Namun begitu, pada tahun 1991, USSR dibubarkan kerana menghadapi masalah ekonomi dan politik yang meruncing. Bagi Amerika Syarikat pula, NATO tidak perlu dibubarkan, malah menimbulkan lagi konflik antara Rusia apabila bekas negara yang pernah bersama Rusia dalam USSR seperti Estonia, Latvia, Lithuania telah pun menyertai NATO. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan Rusia apabila pakatan NATO yang semakin bertambah dan mengakibatkan kuasa besar Rusia semakin tergugat. Mengimbas kembali pada tahun 2008, Georgia pernah menyuarakan hasrat mahu bergabung dengan Pakatan NATO dan tidak lama kemudian berlaku perang antara Rusia dan Georgia. Bagaimanapun, konflik peperangan yang berlaku itu berlangsung selama 12 hari sahaja dan tujuan Rusia adalah untuk memberi amaran kepada Georgia dan juga bagi menjaga kedaulatan kawasan pro-Rusia, iaitu Abkhazia dan South Ossetia. Akibat tindakan itu, sehingga kini Georgia masih tidak menyertai Pakatan NATO kerana kebimbangan negara-negara anggota yang berada dalam pakatan itu seperti Jerman yang sebenarnya bergantung kepada sumber gas daripada Rusia. Tindakan negara seperti Ukraine yang menyuarakan keinginan menyertai NATO telah mengulangi episod kemarahan Rusia yang telah lama dingin dengan Ukraine sejak tahun 2014 apabila kerajaan pro-Rusia Yanukovych digulingkan. Keadaan Ukraine lebih berbahaya kepada Rusia kerana daerah Crimea yang merupakan pekalan tentera laut Rusia terletak di selatan Ukraine. Rusia pada mulanya dikatakan membayar sewa kepada Ukraine untuk akses kepada Crimea selepas Pakatan USSR dibubarkan sebelum berjaya menawar Crimea. Hasrat Ukraine yang mahu menyertai NATO menimbulkan kebimbangan Rusia terhadap akses Amerika yang mungkin menjadikan Ukraine sebagai alasan untuk menempatkan kapal perang yang berdekatan dengan daerah Crimea dan menghalang laluan Laut Hitam yang merupakan akses utama tentera Rusia untuk keluar masuk. Keadaan Ukraine yang bergolak akibat masalah pemberontak yang pro-Rusia juga menjadi faktor campur tangan Rusia dalam isu berkaitan Ukraine selepas kejatuhan bekas pemimpin Ukraine Yanukovych yang digulingkan. Masalah pemberontakan di timur Rusia iaitu di Donetsk dan Luhansk yang dipercayai dibiayai Rusia bagi memberi tekanan kepada Ukraine juga meruncingkan lagi keadaan ini. Pada tahun 2019, Zelensky dilantik menjadi Presiden Ukraine yang dilihat berjaya meredakan tekanan daripada Rusia terhadap Ukraine. Pemimpin baru itu dikatakan tidak mesra terhadap Pakatan NATO dan bukannya seperti pemimpin-pemimpin Ukraine sebelum ini. Namun, Presiden Ukraine itu juga dikatakan tidak menyebelahi Rusia dalam hal ekonomi dan keselamatan, menjadikan kebimbangan Rusia jika Ukraine dibawa masuk menyertai NATO. Tindakan berbelah bahagi Zelensky dalam isu NATO menerima ugutan Rusia yang menghantar tentera ke sempadan Ukraine untuk memberi tekanan kepada Presiden Ukraine itu. Rusia dikatakan tegas dalam isu berkaitan NATO dan tetap meneruskan operasi ketenteraan walaupun dibantah Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dalam masa sama, Presiden Ukraine juga meminta Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bersabar kerana yakin Rusia tidak akan menyerang Ukraine. Kesimpulannya, serangan terhadap Ukraine tidak menguntungkan Rusia kerana tindakan itu hanya menguatkan lagi alasan Ukraine untuk menyertai NATO. Dan dalam masa sama, Rusia mungkin tidak akan mencapai keinginannya yang mahu menghalang kuasa-kuasa besar dunia lain berada berhampiran negara mereka. Perang kali ini berkemungkinan berlaku dalam tempoh singkat kerana tujuan Rusia hanya untuk memberi amaran kepada Ukraine yang dilihat pro-Barat dan tiada sebab untuk Perang Dunia Ketiga berlaku kerana peperangan ini tidak melibatkan negara kuasa-kuasa besar dunia secara langsung. Terima kasih kerana menonton.